Tak kisahlah Ustazah, pusing sekeliling sekolah ke, sisik keliling ini ke, pusing keliling meja masalah dah mencederakan Ustazah. Anak saya sampai takut nak pergi sekolah tau. Sebab dia tunjuk pada Adilah selepas tu sebab nak ambil air solat dia sakit. Betul tak? Kira? Saya tak tipu. Tanya anak-anak murid. Anak-anak murid takkan menipu punya Ustazah. Setiap ibu bapa mahukan anaknya dilahirkan, dididik dengan sempurna. Namun tugas mendidik tidak mudah, sebaliknya kian mencabar dari hari ke hari. Perbezaan cara didikan oleh ibu zaman dahulu dengan ibu zaman sekarang sangat ketara. Jika dahulu, kaum ibu menggunakan kaedah rotan dalam mengajar. Namun kini, ibu zaman sekarang kurang menggunakan pendekatan fizikal. Sebaliknya, mereka menggunakan kaedah psikologi. Beberapa kejadian yang melibatkan campur tangan ibu bapa di sekolah telah menyebabkan proses pembelajaran menjadi rumit. Terdapat kes yang tular di media sosial baru-baru ini berkaitan seorang ibu yang meminta guru kelas memaklumkan kerja sekolah anaknya di dalam aplikasi WhatsApp. Sejak dikongsikan, rata-rata masyarakat menganggap tindakan ibu berkenaan agak keterlaluan. Sikap ibu bapa pada masa kini yang terlalu sayang dan percaya kepada anak-anak mereka kadang-kala boleh merosakkan anak sendiri. Sejauh manakah cara didikan ibu bapa zaman dahulu boleh digunakan dalam mendidik anak-anak zaman sekarang? Itu dia tadi laporan ringkas berkenaan dengan topik kita hari ini, ibu dulu versus ibu sekarang. Kalau kita lihat ada satu video yang tular baru-baru ini, pastinya ramai yang tidak sanggup untuk melihat sehingga habis video tersebut akibat daripada bagaimana perilaku seorang guru itu direndahkan martabatnya. Tetapi hari ini kita bukan nak lihat daripada sudut yang mengaibkan tersebut, tapi kalau kita lihat secara gambaran jelasnya bagaimana sebenarnya didikan seorang ibu, yang mana kalau kita lihat beza dulu dan sekarang adalah sesuatu yang menunjukkan pendekatan sangat-sangat kritikal pada hari ini. Adakah golongan ibu bapa hari ini sanggup bertindak melebihi daripada apa yang pernah mereka lalui sewaktu mereka masih kecil dan menerima didikan ibu? Sebab kalau kita lihat dulu-dulunya, apa saja yang berlaku di sekolah, kita tak akan berani untuk membawa perkara tersebut dan memaklumkan kepada ibu bapa kita. Sebab saya percaya pastinya kita akan kena lebih teruk daripada itu. Dan hari ini situasinya berbeza. Kalau anak mengadu kepada seorang ibu, mungkin ibu ini akan bertindak memarahi guru tersebut atau melampaui seperti apa yang anda saksikan. Hari ini kita nak melihat bagaimana didikan ibu dahulu juga ibu sekarang. Dari segi mungkin kebaikan dan juga keburukannya, bagaimana kita nak cari jalan penyelesaian agar tidak lagi berlaku peristiwa sebegitu. Kita nak tampilkan 3 tetamu istimewa hari ini. Elok saya perkenalkan di hujung sana, satu-satunya kumbang di dalam program kita hari ini. Cik Syaiful Bahri Osman, apa khabar? Alhamdulillah, sihat seadanya. Ini apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Syukur. Dan juga tersenyum-senyum manis. Saya tak tahulah ibu zaman dulu ke ibu zaman sekarang kan. Bersama dengan kita Faliza Abdullah. Apa khabar Kak Iza? Alhamdulillah sihat. Ini versi ibu zaman kini. Ya, Farhan. Sihat Farhan? Alhamdulillah, makin sihat. Okey, kita nak melihat kepada situasi ini bukan kita nak mengaibkan sesiapa, tapi sekadar perkongsian. Saya percaya mungkin ada banyak lagi berlaku yang tidak dikabarkan, yang segala-galanya menunjukkan betapa ibu hari ini mungkin sedikit berani untuk melakukan reaksi-reaksi sebegini. Dan kita juga tidak nafikan ada juga ibu bapa hari ini yang masih lagi menghormati situasi ataupun profession seorang guru itu. Sebagai permulaan, Cik Syaful mungkin boleh kongsikan apa yang digambarkan itu mungkin niat seorang ibu kerana kasih sayang terhadap anak, mahu melindungi anak, tidak mahu anak dicederakan. Tetapi hakikatnya seorang guru, pastinya kita melihat martabatnya tinggi dan juga bagaimana sebenarnya kita menyerahkan tanggungjawab tersebut dan hakikatnya apa yang disaksikan itu juga akan memberi kesan terhadap anak kita. Apa komen Cik Syaful permulaannya? Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan serius sangat tau. Topik ni biasa je kan. Tambah pula saya duduk sebelah pelakon
berlakon idola saya. waktu Allahu tu. Akbar. Alhamdulillah. Saya nak berlakon ke tak berlakon hari ni? Yang masih nampak remaja sampai sekarang. Allahu Akbar. Ya Allah, Setuju sangat. Allah, macam mana nak buat ni? Jadi ibu sekarang lah, ibu dulu, okey? Baik, soalan Cik Rina tadi berkaitan dengan tontonan kita terhadap video yang disaksikan. Saya rasa semua rakyat Malaysia melihat dan menonton video tersebut. Namun apa yang saya ingin katakan dan ingin saya kaitkan berkenaan dengan soalan tadi itu, kadang-kadang ibu dia ada confuse sedikit antara kasih sayang yang membina ataupun kasih sayang yang membinasakan anak-anak. So perkara tersebut seharusnya diperhalusi oleh para ibu. So tak salah sebenarnya kalau kita lihat contohlah Cik Rina pun ada memberitahu tadi kalau kita dulu kan waktu sekolah kena rotan sekali Macam dengan sama cikgu. bahaya je kan? Kan? Kurang sama bahaya lah kurang. kita. Kan? So balik ke rumah bagi Cik Rina kita tak beringat bagi tu parent. Kenapa? Sebab dibimbangi akan ditambah lagi. Kenapa? Pada ketika itu persepsi masyarakat pada ketika itu khususnya ibu bapa zaman dahulu, ibu dulu yang sangat memuliakan peranan dan tugas seorang guru tu. Namun akhir-akhir ini nampaknya peranan ataupun kemuliaan seorang guru tu martabatnya agak dikurangkan sikit atas faktor apa? Yang itu yang akan kita kaji, yang akan kita tengok bersama-sama. Kita nak menyalahkan ibu zaman moden pun tidak boleh juga. Betul. Dan kita nak memuliakan 100% ibu zaman dahulu pun tidak boleh juga. So bagi saya kedua-duanya ada pro dan ada con dia. So dan apa yang kita lihat daripada video tersebut adalah sesuatu tindakan yang saya rasa dia bersifat kepada emosi seseorang ibu tersebut apabila melihat kita faham seorang ibu dia ada jiwa yang sangat orang kata dekat dengan anak. So dia tak boleh tengok anak dia sakit, tercedera dan sebagainya kan. Cuma bezanya saya masih ingat lagi bila ayah saya hantar saya bertemu dengan cikgu ke sekolah pada hari yang pertama, dia akan cakap apa tu? Cikgu didiklah anak saya sampai pandai. Saya tak kisah cikgu nak buat apa, asalkan jangan patah, jangan berdarah, jangan cacat sudah. Kan? Jadi bila kita dengar macam tu, uish, ini betul-betul serah betul-betul ni kan. So di situlah secara tidak langsung ibu ataupun bapa tu sendiri dia meletakkan pengharapan yang tinggi kepada seorang guru untuk mendidik anak dia sepenuhnya. Namun apa yang kita lihat yang terjadi pada hari ini itulah yang menjadi persoalannya. Persoalannya apa? Persoalannya adakah ibu zaman kini mempunyai sikap seperti ibu zaman dahulu. Okey. Bila menyentuh tentang meletakkan tanggungjawab itu sebab ibu bapa pengharapannya tinggi nak melihat anak berjaya dan itu adalah tanggungjawab guru. Tapi kita tak boleh nafikan tanggungjawab ibu bapa juga memainkan peranan yang penting. Ya, betul. Kalau boleh dikongsikan Kak Liza. Boleh teruja tengok ada buku catatan. Kita ni datang tak ada catat apa main cakap. Catat di sini. Orang lama lain. Tapi kan tapi takut ruang ni terlalu sedikit untuk kami persembahkan segala pengalaman yang ada kat sini. Boleh dikongsikan. Kita nak berkongsi tentang bagaimana sebenarnya kalau Kak Liza sendiri boleh kongsikan pengalaman waktu dididik oleh ibu masa dulu berbanding Kak Liza mendidik anak-anak zaman sekarang. Kedua-dua ibu bapa dah tak ada pun di dunia, dah meninggalkan saya. So sebenarnya memang terlalu banyak perbezaan yang saya alami di ketika saya menjadi anak murid dan ketika sekarang ini anak-anak saya masih lagi menjadi murid. Memang terlalu beza. Jadi saya praktikkan apa yang terjadi dalam hidup saya macam tu juga saya praktikkan pada anak-anak saya. Dan anak-anak saya yang masih hidup ni percayalah saya tidak bukanlah tidak mengambil berat. Bagi saya bila kita dah serahkan segala tanggungjawab anak-anak kita pada cikgu, kita memang percaya 100% kepada cikgu. Bukan maknanya kita percaya tu atas apa yang tak betul tu kita betulkan. Tapi saya mengambil pendekatan macam saya dulu kalau pergi sekolah macam Rina cakap lah, macam tuan cakap. Tak berani Dulu saya tak faham je kenapa dulu saya kalau nampak cikgu tu satu benda macam kalau boleh nak bertembung nak lari. Pusing memang tak sanggup nak jumpa sebab mungkin terlalu respect hormat. Kalau cikgu yang handsome cikgu zaman saya tak ada cikgu handsome. Taklah. Perasaan tu sedemikian. Tapi saya bersyukur juga ada ketikanya kita terlalu rapat dengan cikgu dan saya nak ceritalah pengalaman saya dulu. Bila cikgu latihan datang kat sekolah yang matematik yang kita tak berapa nak mahir, tiba-tiba ada cikgu yang memberi kasih sayang terlebih pada kita sampai saya boleh skor. Jadi saya rasa dulu-dulu memang bezanya kerana macam tu yang saya cakap tadi, saya tidak akan cerita apa-apa pun. Kalau balik rumah apa yang berlaku, cikgu marah ke apa benda, memang kerja sekolah tak siap ke yang kita kena marah, saya tak akan berkongsi dengan ibu bapa sebab saya tahu saya pasti sangat. Dan ketika itu saya ada abang, saya ada kakak, saya rasa saya sendiri akan kena marah dengan apa saja
kata orang tu komplain daripada sekolah. Jadi kalau anak-anak saya pun saya praktikkan juga, kalau sekiranya ada benda yang berlaku, saya kena pastikan benda tu betul atau tak betul. Dan even kalau benda tu anak saya salah, cikgu kemungkinan besar saya tetap kata kesalahan tu adalah pada anak saya sendiri. Kalau kita boleh jelaskan kan, sebenarnya bukan saja di sekolah, tapi cara didikan pun sebenarnya tak kiralah anak ni di mana-mana diletak pun, kita nak yang terbaik untuk anak-anak. Berbeza dengan Farhan, sebab Farhan boleh kita anggap sebagai ibu zaman milenial lah kan. Sebab kalau dulu kita meletakkan ibu ini figurannya seorang yang garang. Pastinya kita takut sebab dia ni seorang yang tegas dan kita pun kalau boleh tak nak kena rotan, tak nak kena marah. Tapi kalau ibu zaman milenium ni, pastinya pendekatannya lebih kepada kasih sayang, nak jadikan anak tu sebagai kawan. Kalau Farhan sendiri bagaimana? Saya tetap macam ibu dulu, walaupun mungkin sebab didikan ibu saya. Saya masih lagi garang sebenarnya. Kalau ikutkan, kalau orang tengok kan. Tak nampak pun. Sini. Cuba kat luar. Tadi baru lepas anak dia kat luar. Jadi saya tetap ikut macam mak saya lah. Okey, sebenarnya apa yang baik tu kita ikutlah. Jadi yang baik tu kita ikut. Jadi saya masih lagi marah. Apa yang kata tak boleh, kita kata tak boleh. Jangan kata, jangan buat. Anak dah macam tu. Tak. So bila didikan di rumah tu, bila kat luar kita tak payah jerit, kita kejar je mata. Dia tahu nak duduk diam. Masih lagi menggunakan teknik yang sama? Masih menggunakan teknik yang sama. Itu kejar mata. Sampai sekarang saya buat. Jadi bila di rumah kita ajar, didikan kita di rumah kita ajar macam tu. Jadi di luar dia behave. Standard lah bila anak-anak tu kadang-kadang dia ada nakal sebab dia budak. Dia lasak. Dia nak mainan tu adalah dalam dunia dia. Jadi bila kita sebagai emak, macam mana nak settle anak kita tu bagi settle. Bagi dia behave. Tak ada pun, kalau dia main pun kita tengok dia jangan main terlalu sampai orang marah. Dia tidak ada pembantu. Memang tidak ada pembantu. Memang tak ada. Farhan memang jaga sendiri. Farhan nak didik sendiri. Okey. Dan Farhan masih lagi mempercayai bahawa teknik cara didikan ibu dulu tu berkesan untuk anak Farhan sendiri. Berkesan. Tapi yalah, yang sekarang pun ada juga teknik-teknik sekarang. Tapi kita ambil juga sebab yang baik kita ambil. Kita masukkan sekali. Kita campurkan sekali supaya nampak result tu cantik. Resultnya mesti cantik. Okey, kita dah dengarkan pandangan daripada ketiga panelis kita, tapi kita juga nak tahu apa pandangan penonton kita di luar sana berkenaan dengan ibu dulu juga ibu sekarang. Lebih garang dengan anak-anak. Dan apa yang dia nak, anak-anak kena patuh dan tak boleh membantah. Itu ibu dululah. Tapi sekarang ni, ibu-ibu sekarang ni dia more biar friendly dengan anak-anak. Anak-anak ni kita tak boleh terlampau keras ataupun terlampau strict dengan dia orang. Sebab bila kita strict, dia orang akan takut untuk bercerita dengan kita apa yang dia orang hadapi, takut kita marah. Dulu even di rotan kita, dia bising, dia selalu marah pun, anak tu boleh dengar lagi. Boleh dengar, boleh faham. Nowadays punya trend, anak-anak memang tak suka ibu membebel. Dia memang tak suka bising-bising dengan diri dia lah. Ibu dulu dia lebih tegas, okey. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok dia kadang-kadang dia garang, walaupun dia garang tapi sebenarnya dia sayang, cuma dia tak boleh nak luahkan. Ibu sekarang dia lebih sporting, okey, support anak-anak dia, okey, sebab mungkin dia tak suka didik dalam cara garang kot. Saya gunakan best of both worlds sebab saya cubit sikit je lah supaya dia rasa benda ni tak betul, you know. Sebab masa saya dulu memang rotan, ada cubit, ada dah biasa kan. So kalau kita boleh kita gunakan psikologi dulu, kalau tak jalan baru saya akan cubit. Okey juga gunakan psikologi dan dalam masa yang sama kita tak boleh terlampau gunakan psikologi. Masih kita perlukan yang lama. Memukul anak biar berpada-pada. Janganlah keterlaluan. Patutnya kita kena cakap baik-baik dengan dia. Even kita marah pun, kita tak boleh nak react saat yang kita ni marah. Kita kena bagi tahu dia yang benda tu sebenarnya apa yang dia buat tu betul. Tapi tak betulnya di sini. Budak-budak sekarang dia tak suka kekerasan. Dia suka lebih yang open. So that's why benda-benda macam tu ibu bapa sekarang terapkan. Cumanya cara dia kena betul lah. Okay? Sebab kadang-kadang budak-budak akan jadi manja, you know. So bila you tegas, bila you nak tunjukkan kasih sayang, you tunjukkan kasih sayang. So at least dia know.
Okey, itu pandangan mereka di luar sana. Berbalik kepada perbincangan kita, kita juga nak menyentuh tentang apa yang dikatakan oleh Cik Saiful sebentar tadi. Sama ada anak-anak ini kita nak didik mereka dengan kasih sayang yang membina ataupun kasih sayang yang membinasakan. Ada dua perbezaan. Masing-masing nak mencapai satu objektif, nak memberi kasih sayang, tapi mungkin haluannya berbeza. Kita nak tahu juga dari segi teknik ataupun kemahiran keibubapaan ni bagaimana sebenarnya? Baik, terima kasih Rina. Sebenarnya kajian menunjukkan bahawa 80% anak-anak ni belajar daripada ibu dia adalah berdasarkan kepada pemerhatian. So bukan daripada bahasa ataupun percakapan ibu kepada anak. So secara tak langsung didikan yang dimasukkan oleh Cik Rina tadi adalah didikan yang orang kata secara tidak formal. So kalau ibu mendidik anak, saya ambil contoh paling mudah lah ya. Sekarang bila tengok ibu zaman moden, cara nak tenteramkan anak, cara nak bagi anak tak kecah-kecah kat rumah dan sebagainya, bagi gadget. So zaman teknologi. Zaman teknologi. Saya tidak menolak teknologi. Tetapi ada kalanya ibu kena bijak di dalam menentukan ataupun memberi kelonggaran kepada anak-anak. Jangan sampai dekat meja makan pun anak-anak pegang gadget. Yang akhirnya waktu tersebut sepatutnya anak-anak bersama bersembang ataupun menunjukkan reaksi bersama ahli keluarga, tetapi tidak sedemikian. So saya membuat pemerhatian ini Rina dan ahli panel bila saya pergi ke kedai makan, saya suka tengok kadang-kadang anak seusia 2-3 tahun pun dah bagi gadget. Kenapa? Sebab mak dan bapa pun sama nak main gadget juga kan. Nak bagi diam. Aktiviti masing-masing. Update dan sebagainya. Jadi perkara ini, maaf ya, anak-anak akan lebih mengenal kasih sayang daripada seorang ibu ataupun seorang bapa berdasarkan masa, bukan harta. So sebanyak mana ibu melapang ataupun meluangkan masa bersama anak, itulah kaedah didikan yang terbaik. Sebab dengan ibu meluangkan masa dengan anak-anak, maka anak-anak akan mendapat perhatian dan kasih sayang yang sebenar. Tapi kita faham, di luar sana pun ramai ibu-ibu yang jauh dengan anak-anak, kerjaya dan sebagainya. So kita tidak menafikan, membataskan. Sedihlah, topik ni sedih. Jangan nangis. Kita tahan dulu. Tapi apa yang perlu difaham, kebijaksanaan seorang ibu itu mengatur dan menguruskan waktu. Kalau dah sibuk di tempat kerja, balik ke rumah, kita faham. Bapa-bapa pun kena faham. Ibu-ibu ni dia bukan robot. Yang nak buat semua di bawah tanggungjawab bebanan seorang ibu. Sidai kain, kering kain dan semua ibu kena buat, masak dan sebagainya. Betul. So bapa balik tengok TV, relax, santai. Itu tak betul. So sebenarnya ibu juga kena pandai memainkan peranan. Bila balik ke rumah, masa yang ada tersebut fokuskan kepada anak. Sebab kita kena lihat bahawa anak-anak ni kebiasaannya, mengikut kajian saya terhadap pelajar-pelajar yang duduk di asrama, dia akan duduk bersama dengan ibu dia daripada dia lahir sampai usia dia 12 tahun. Selepas 12 tahun, itulah titik permulaan dia akan keluar daripada rumah tersebut perlahan-lahan. So maknanya sebagai seorang ibu zaman sekarang ini, anda ada masa lebih kurang daripada lahir sehingga 12 tahun saja. Waktu yang anda peruntukkan untuk berkasih sayang, membina dan sebagainya untuk anak-anak. Dan kalau nak masak pun, inilah time untuk anak-anak tu ingat dalam kepala dia, mak pandai masak, sekian. Kan? Telur kicap pun jadilah. Kan? Menusuklah rasa, menusuk sangat ke dalam. Kenapa agaknya ya? Banyak sebab kita faham career sebagai seorang anak sendiri kadang-kadang membataskan waktu bersama dengan anak. Tapi saya percaya juga pastinya Kak Liza juga ada masa diperuntukkan untuk anak-anak. Sebab apa-apa pun mesti seorang anak jauh daripada ibunya tetap cari ibunya. Kualiti dengan kuantiti sebenarnya. Saya kalau bercakap pasal bab anak ni, saya takut saya mungkin tidak bernasib baik seperti ibu-ibu lain yang di mana anak-anak membesar depan mata. Adalah kejadian yang membuatkan saya masa anak-anak kecil memang ada masanya ketika bersama dengan saya dan ada ketikanya dan ada keadaannya anak saya berjauh daripada saya dan saya selalu saya cuba memastikan kalau anak-anak berada dengan saya akan gunakan masa yang sepenuh dengan anak-anak sebab saya jauh dengan anak-anak. Dan ketika ini pun anak saya yang sulung walaupun berada di Kuala Lumpur dah bekerja, dah ada kehidupan sendiri, berhubunglah dengan begitu juga dengan anak perempuan saya masih di Kuala Lumpur tapi masing-masing dengan kerja dan anak lelaki saya yang berdua berada jauh luar daripada saya. Jadi kadang-kadang saya rasa macam mungkin ini bahagian saya. Saya hanya dapat mendoakan yang terbaik untuk anak saya dan sebagai ibu sebenarnya semua ibu nakkan anak yang terbaik. Tetapi kadang-kadang dalam keadaan tertentu, kadang-kadang Allah uji kita. Okey, kita dapat anak macam ni, anak pertama macam ni, anak kedua macam ni, anak ketiga macam ni, anak keempat macam ni. Dan sebenarnya kita saya nak
kata zaman dorang membesar tu jarang di depan mata saya. Cumanya saya macam saya cakap tadi, bila ada keperluan, bila masa anak saya datang dengan saya akan gunakan sepenuh masa sepenuh masa dengan anak saya. Jadi macam saya cakapkan tadilah, mungkin saya sekarang dengan anak yang dah besar tu saya enggak ada kawan. Saya bersyukur anak saya yang sulung tu dah jadi macam kawan saya. Anak nombor 2 saya, anak perempuan saya, Nur Nafi Syahidah, yang saya rasa antara anak yang menjadi sahabat karib saya hingga hari ini. Walaupun masa kecil-kecil, masa dia membesar tu selalu juga bertengkar. Saya tak tahulah orang cakap, orang kata kita dengan anak perempuan ni panas. Wallahu alam bisawab. Tapi masa dia darjah 1, darjah 2 sampai tingkatan 4, mungkin jauh, tetapi semakin dewasa, semakin besar, saya rasa dia Nafis antara kawan ibu. Ibu rasa macam sampai sekarang saya rapat dengan dia, saya boleh berkongsi masalah dengan dia, dan masalah adik-adik saya, masalah anak saya yang kecil, saya serahkan pada anak-anak saya. Sebab kadang-kadang sebagai ibu, saya tak tahu apa lagi saya nak bagi nasihat. Saya serahkan pada abang, kakak, you nasihatlah adik-adik. Saya ketika ini, saya hanya mampu, macam saya cakaplah, hanya doa yang baik-baik untuk anak-anak. Dan saya minta miracle pada Allah supaya keajaiban akan berlaku dalam kehidupan kami anak beranak, supaya dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Dan ini bukan nangis berlakon tau, menangis betul. Betul, terasa sampai ke hati. Sebab kita faham. Sebab tu saya nak kata macam Farhan ke macam siapa-siapa yang berada depan anak, gunakanlah masa sepenuh-penuhnya. Gunakanlah peluang yang ada, yang sementara yang ada depan mata ni, berilah kasih sayang yang betul-betul padu bila depan mata. Bila tak ada depan mata, kita akan rasa benda tu terlalu berbeza. Okey, sebab masa dengan anak tu memang sangat berharga kan. Farhan sendiri bagaimana? Sebab orang selalu cakap kalau kita nak mendidik anak ini kena ikut juga peredaran zaman, peredaran masa tu. Kalau kita nak pakai pun cara didikan ibu, cara mendidik kita bukan semua. Tapi ada perkara juga yang kita kena seiring dengan zaman hari ini. Betul. Seperti apa yang disentuh oleh Cik Syaiful tadi, kena juga biasakan dengan teknologi dan sebagainya. Tapi bukan sampai melalaikan dan membinasakan. Betul. Faham bagi juga gadget sebenarnya. Sebab dia tengok cousin dia main, semua apa semua. Kita bagi, tapi ada time. Ada time. Betul. Sebab itu bila kita travel kat luar, Faham bagi sekali-sekala je. Tapi bila dia dapat tu, dia make use of it yang betul-betul lah. Maaf nak menyampuk. Adakah Farhan memberi gambaran kepada anak-anak yang Farhan ini sebagai seorang ibu yang garang dan juga tegas, ataupun yang bagaimana? Garang, tegas. Tapi anak-anak ni satu je. Bila kita marah dia, tapi kalau dia datang balik dekat kita, maksudnya dia tahu kita ni sayang dia. Kita bukan pukul dia sebagai kita marah pasal benda-benda lain, nak lepaskan perasaan. Tidak. Tapi saya amat berterima kasih pada suami saya, ibu saya, mak mertua saya. Kadang-kadang kalau pergi show, saya angkut dua-dua sekali. Saya memang ambil sebab itu je time saya dengan anak saya. Dan time tu juga husband saya balik kerja sebab nak bawa saya pergi show. Bawa anak-anak, time tu je dia dengan anak-anak. Okey. Jadi sebenarnya tak ada masalah yang mengatakan tak ada masalah dengan anak-anak. Tak ada masa sebab masa tu kita yang menentukan. Jadi kita boleh buat. Jadi Fah akan bagi masa juga anak-anak untuk tengok gadget, masa untuk diorang main, masa untuk bermasak dekat dapur dengan saya. Itu semua dia kena tengok. Sebab perbuatan ibu ni dia akan tengok. Dia akan, budak kecil dia tak bercakap. Betul. Tapi dia tengok. Apa ibu dia buat. Boleh saya tambah sikit? Ya, boleh. Okay, sebab kita pun dah sampai ke penghujung. Dah penghujung lah. Banyak lagi yang tak cakap. Sebab apa yang dikongsikan oleh Farhan ini ternyata melalui pemerhatian anak-anak itu belajar satu didikan daripada ibunya. Bagaimana sebenarnya kita nak mencari satu kesimpulan bahawa penting, tak kiralah ibu dulu ataupun ibu sekarang, Cik Syaiful, yang pastinya cara bagaimana kita nak memberi didikan terbaik kepada anak-anak. Okey, baik. Ni kesimpulan ni ya. Boleh. Baik. Sentuhan kepada ibu terhadap anak-anak pada ketika ini, dia akan menyentuh seluruh kehidupan dia sampai bila-bila. So, make sure sebagai seorang ibu, sentuhlah anak tersebut dengan sentuhan yang betul. So, kalau kita tidak, sentuhan ini bukan maknanya pegang dan sebagainya. Maksudnya dari sudut didikan, dari sudut kasih sayang dan sebagainya. Macam yang Kak Liza katakan tadi, saya suka sebab memang betul bila anak, bila sampai atau menjangkaui usia remaja, seorang ibu ataupun bapa harus menjadikan anak itu sebagai kawan karib. Waktu anak berusia 0 hingga 7 tahun, maka bermain, bergurau, peluk. Maaf ramai ibu-ibu pada hari ini sibuk kerja kat luar tapi lepas pandang untuk peluk anak waktu umur 0 hingga 7 tahun. Dan umur ketiga 8 hingga ke 12 tahun, waktu itu adalah pembentukan disiplin. So please, buat ibu-ibu yang dekat luar sana, tolong buat peraturan dan disiplin dalam rumah dan terangkan kepada anak. InsyaAllah dia akan membantu. InsyaAllah. Dan pastinya seperti apa yang kita kongsikan sebentar tadi, tidak ada seorang ibu pun di dunia ini yang tidak mahukan terbaik untuk anak-anak. Pastinya mungkin kadang-kadang kita terlepas pandang ataupun kita pun tanpa kita sedar, kita
dah melukakan hati anak, itu bukan penyebab untuk kita meletakkan bahawa anak-anak boleh berkuasa dan melakukan apa saja. Sebaliknya, kena pastikan anak-anak ini dididik dengan ada rasa hormat dan pastinya dipenuhi dengan jiwanya dengan kasih sayang. Ya, betul. Terima kasih kepada Farhan, Kak Liza dan juga Cik Syaiful berkongsi dengan kita hari ini tentang ibu dulu versus ibu sekarang. Ini walaupun ibunya sekarang, ibunya dulu, tetapi jiwa dan hati naluri mereka sebagai seorang ibu berjaya untuk membentuk anak-anak. InsyaAllah mudah-mudahan lebih cemerlang lagi anak-anak semua. Ya, saya doakan. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini.